Okey, kita sambung ya, penambahan dan penolakan vektor. Sebab cikgu nampak macam kita ada masa lagi kan. Okey, membuat penambahan dan penolakan vektor bagi menghasilkan vektor paduan. Okey, penambahan dan penolakan vektor, awak tengok kat sini. Kalau dua vektor selari kan. Okey, 4A, 5A kan. Okey, penambahan vektor. Jadi dia vektor yang sama kan. Selari pula tu. Jadi dia macam algebra lah. 4 tambah 5 jadi 9. Okey, 9A lah. Macam tu. Penolakan vektor. Okey, cuba tengok dia ada 7B, dia 4B. Jadi 7 tolak 4, dia jadi 3B lah. Macam ni je. Okey. Dia punya tu macam tu je lah. Okey, kita nak buat warna apa pula ni. Okey, warna purple pula lah. Okey, tolak macam tu lah. Penolakan vektor, penambahan vektor. Macam tu. Okey, jika vektor A selari dengan vektor B, maksud dia A tolak B. Maksud dia A tolak B, maksud dia A tambah dengan vektor negatif lah. Okey. Macam ni lah. Okey. Penambahan dan penolakan vektor tak selari. Hukum segitiga. Okey, kalau vektor tu senang selari, kita boleh tambah tolak macam tu je. Kalau dia tak selari, macam mana? Kita menggunakan ini kita menggunakan hukum segitiga. Okey, kita menggunakan hukum segitiga kat sinilah. Okey, di hukum segitiga penambahan dua vektor tidak selari diberi AB tambah BC. Jadi awak tengok macam ni lah. Dia ada AB, dia vektor dia macam ni. Dia macam ada laluan. Okey, awak nak tahu vektor AC. Kita boleh lalu apa? Lalu AB, lepas tu BC. Kita lalu. Jadi maksud dia vektor A tambah vektor B. Jadi A tambah B menghasilkan vektor C. Jadi ini kita panggil dia hukum segitiga lah. Hukum segitiga ni tidak boleh digunakan pada penolakan dua vektor yang tidak selari. Awak tak boleh tengok macam ni Okey, dia nak cari vektor A. Tapi kita tak boleh. Yang ni ke sini. Yang ni ke sini. Tidak ada macam kesinambungan dia. Okey, macam kita nak vektor paduan ni kan. A tolak B. Jadi yang ni satu ke sana, satu ke sana. Tak boleh lah. Okey. Okey, hukum segi empat selari pula. Dia ada dua jenis hukum lah. Kalau yang tidak ni kan, dia ada hukum segitiga dengan hukum segi empat. Okey, dia ada hukum segi empat selari. Okey, dua vektor AB ni bermula satu titik yang sama boleh diwakili oleh dua sisi bersebelahan sebuah segi empat selari. AB dan AD. Maka vektor paduan AB ialah perpenjuru segi empat selari. Okey, dia boleh kalau dia dalam bentuk segi empat selari. Satu hala ke sana. Okey, vektor AB lah kan. Vektor A. Satu hala ke sini. Dia dalam bentuk segi empat selari. Jadi vektor paduan dia tu AC boleh kata A tambah B lah. Okey, ni hukum segi empat selari. Kalau hukum poligon pula diberi, okey, hukum poligon jadikan kesinambungan dia lah. Okey, awak nak AE kan. Katakanlah awak nak vektor dia AE. Okey, awak boleh laluan jauh lah. Maksud dia vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE menghasilkan AE. Okey, dia ada tiga hukum kat sini. Hukum segitiga kan. Dengan hukum segi empat selari dengan hukum poligon. Ada tiga lah. Okey, latih diri 8.5 kat sini. Okey. Dia kata vektor P mewakili 70 km per jam ke arah selatan. Dan vektor Q mewakili 80 km per jam ke arah timur. Cari arah magnitud vektor paduan P dengan Q tu. Jadi awak kena ingatlah ni. Arah ke selatan apa-apa semua ni kan. Jadi P tu menghala ke selatan. Awak memang kena lukis lah. Awak tak lukis tak nampak. Awak kena tahu utara, selatan, timur, barat semua lah kan. Jadi ni vektor P lah. Kan. Jadi ni vektor P. Kan, dia 70 km. Kan. 70 km per jam. Lepas dia ke selatan, dia ke mana pula? Timur. Timur ke kanan kan? Timur ke kanan pula. Ni vektor Q.
Ni vektor Q. Dia berapa pula? Dia 80 km sejam. Okey. Cari arah dan magnitud vektor paduan itu. Jadi katakanlah kita buat nama lah, senang kan. Okey. Vektor paduan dia ialah apa? Maksud dia kan, katakanlah kita bubuh A, B, C lah katakan kat sini kan. Jadi, hala ke sini, vektor paduan dia adalah AC lah kan. Betul tak? Dia hukum segitiga lah. Kan? AC adalah AB tambah BC lah. Jadi, maksud dia kat sini, P tambah Q lah. Kan? P tambah Q. P tambah Q. Okey. Dia yang tu nama vektor paduan dia lah kan. Dia kata ni. Okey, cari arah dan magnitud. Oh, dia nak arah dan magnitud. Kita pun dapat vektor paduan je kan. Dia nak arah dan magnitud. Tadi awak dah tahu dah kan. Okey, katakanlah kita anggap dia sebagai AC lah. Vektor paduan ni AC. Okey. Magnitud dia apa? Magnitud dia awak dah tahu kan. Yang tadi kita dah belajar. Jadi 70 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2 punca kuasa. Jadi awak kira, cikgu kira kat sini dah. Cikgu kira asyik-asyik kat awak tolong kira lah juga. 6.30. Sebab unit dia, ada unit kan, kilometer per jam. Arah kan cikgu kata dah, okey, arah dia kan. Arah dia yang mana? Jadi vektor paduan tu dia dari sini ke sini kan. Jadi maksud dia arah dia ni lah. Inilah sudut theta ni. Jadi macam mana awak nak dapat sudut theta tu? Kan awak tahu dah cikgu kata tangent kan. Jadi tangent theta. Tangent theta kat sini 80 per 70. Okey. Jadi sama dengan theta dia. Theta dia sama dengan, awak carilah kan sudut dia. Oh ni. Okey ya. Okey, awak cari theta dia. Theta dia, okey, cikgu dah tekan dah ni. 48.81 darjah. Tapi betul tak hala dia macam tu? Betul tak awak rasa? Tak kan? Sebab kita dah tahu kan, dalam unit apa ni, dalam kedudukan tu, kalau kedudukan dia, okey, utara dia ke atas. Jadi dia punya vektor paduan tu, AC tu kat sini. Dia kiranya dia punca tau, dia A kat sini. Jadi C kat sini. Jadi awak nak tahu sudut dia lah ni. Awak hanya tahu sudut ni. Awak tahu hanya tahu sudut ni. Jadi awak nak tahu dia punya hala ikut tembereng. Ikut bearing. Tembereng cikgu. Jadi awak nak tahu yang ni. Jadi mesti 180 darjah. Tolak 48.81 darjah lah. Jadi sama dengan, cikgu dah kira dah, 131.19 darjah. Jadi kita panggil dia arah P tambah Q lah kan. Arah P tambah Q lah. Arah dia P tambah Q ataupun arah AC lah kalau awak dah namakan dia kan. Jadi sama dengan 131.19 darjah. Okey. Okey. Ni latih diri 8.5 diberi ABCD ialah sebuah trapezium 3AB sama dengan 2DC. Ungkapkan yang berikut dalam sebutan XY. Okey. Jadi AB kan dia bagi 3AB sama dengan 2DC ni macam ni ya. Awak tengok ni ya. 3AB dia bagi dalam combination macam tu kan. 2DC. Awak nak pecah dia bagi awak nampak. Dia adalah AB per DC kan. DC bawa turun dari sini. Jadi 3 pergi sana dia jadi bahagilah. Faham tak? Awak buat dalam bentuk ni balik. Kalau awak darab silang. Dia memang jadi macam tu. 3AB sama dengan 2DC. Tapi bila awak ni balik.
Pecah balik AB, bawa dia main sini per DC. Jadi 3 ni pergi sana 2/3. Jadi AB tu 2, DC tu bernilai 3. Jadi AB tu nilai dia 2 kan. Jadi DC tu dia adalah 3. DC tu adalah 3 dalam bentuk nisbah tu. Okey. Jadi AB dia nak ungkapkan AB dalam sebutan XY tu kan. Jadi awak tahu dah AB tu apa? AB tu okey. Jadi awak tahu dah kat sini untuk soalan A ya. Jadi awak tahu AB tu ialah apa kalau awak darab silang balik? AB tu ialah 2/3 DC lah. Betul tak? 2/3 DC. Jadi 2/3 apa? DC ialah Y. Jadi 2/3 vektor Y lah. Okey. Boleh. Awak cuba buat B, C, D. Sebab cikgu tengok tadi latihan sikit sangat. Buatlah sambung lagi lah yang ni. Okey. Yang ni latih diri. 8.6. Raja di sebelah menunjukkan pelan bagi lorong-lorong di sebuah taman perumahan yang berbentuk sebuah segi empat ABCD. Terdapat sebatang tiang lampu pada kedudukan E. Ini ada tiang lampu lah pada kedudukan E ni tiang lampu. Okey, dengan keadaan BE sama dengan ED dia bagi dalam bentuk nisbah. BE ni 3, nisbah ED ni 1. Lorong AB dan DC adalah selari. DC, tengok ni, awak tengok. DC kan. DC dengan AB, dia bagi bentuk macam ni kan. Jadi kalau awak tak nampak, awak buat DC, kan. DC 4/3 kan. Jadi per AB ya. Macam mana awak nampak? Jadi DC tu 4, AB tu 3 lah kerana nisbah dia. Faham tak? Okey, jadi kat sini ungkapkan BD dan AE dalam sebutan XY. Okey. Sekejap ya. 83. 83 kita buat esok lah. Jadi kan cikgu nak, okey yang ni awak cuba dulu. Cikgu tak nak bagi jawapan. Okey, 8.6 ni awak cuba berfikir dulu macam mana nak buat. Cikgu dah ajar dah hukum-hukum tu kan. Okey, cikgu stop sini dulu Kita jumpa esok.